Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, di sini okey, terima kasih. Kita akan melakukan satu debat isu yang agak hangat bagi negara kita. Salah satu isu yang kita dapat ialah ikut undang-undang atau laluan belakang. Okey, bersama kita ada 4 panel. Yang panel pertama itu Alif Helmi bin Rohadi. Ya. Panel kedua Encik Amir Wafiq bin Kamarudin, Amir Wafiq Aizat. Saya. Panel 3 Encik Haikal bin Idris. Saya. Dan Encik Hairi bin Johari. Saya. Okey. Jadi mereka semua ni adalah pakar-pakar yang akan membahas tajuk kita pada hari ini. Okey. Kita berdebat ini ialah tentang keseimbangan antara pematuhan tentang peraturan yang telah ditetapkan berbanding mencari jalan pintas atau saluran alternatif yang tidak rasmi, menimbulkan persoalan penting tentang prinsip yang memandu tindakan dan keputusan kita. Debat ini merupakan inti dari perbincangan yang lebih luas tentang pentadbiran, etika dan pencapaian matlamat dalam kerangka norma yang telah ditetapkan. Jadi saya menjemput panel pertama pada hari ini untuk memberi ulasan anda. Silakan panel pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi saya, kita perlu mengikut undang-undang untuk mendapatkan keadilan dan integriti daripada seseorang tersebut. Contohnya, kita haruslah mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk memastikan keadilan dan integriti dalam proses membuat keputusan. Ini membentuk medan permainan yang adil di mana setiap orang tunduk kepada set peraturan yang sama, menggalakkan keadilan. Okay, terima kasih Encik Ali Helmi. Saya sangat berpuas hati dengan poin anda dan saya ada sikit tambahan untuk keadilan itu. Saya berpendapat kita harus menggunakan saluran yang sah untuk membincangkan perubahan undang-undang yang sah. Ini dapat menjamin keadilan tanpa melibatkan tindakan yang mungkin melanggar peraturan, iaitu contohnya melalui pintu belakang. Ianya akan menempuhi pelbagai perkara yang tidak dipatuhi oleh undang-undang. Okey, itu sedikit sebanyak daripada dua orang panel. Kita dengar bagaimana mengikut laluan belakang ini ia memberi ketidakadilan. Okey, kita balik kepada maksud adil. Adil tu bermakna meletakkan di tempat pada tempat sepatutnya. Jadi sebagai contoh, kita sepatutnya mendapat jawatan itu, tapi ada orang yang menggunakan pintu belakang untuk dia mendapatkan jawatan itu. Itu sedikit sebanyak keadilan yang disebutkan oleh dua orang panel tadi. Seterusnya, panel yang lain, ada ujahan anda? Saya punya point. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hairi bin Johari. So, bagi saya, pada pendapat saya, kalau ikut laluan belakang ni, ialah satu peluang yang bermanfaat. Sebab ia merupakan dalam zaman sekarang ini terdapat banyak persaingan dari segi sektor. Semua sektor termasuk pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. So bila banyak persaingan ni, berkemungkinan kita ni susah akan dapat. So bila ada laluan belakang ni, ialah satu peluang yang paling bermanfaat, lagi-lagi untuk siapa-siapa fresh graduate yang menganggur dalam tempoh masa yang lama. Jika ada laluan belakang ni, sudah tentu fresh graduate tidak mempunyai masalah menganggur dan berjaya dalam karier masing-masing. Itu adalah poin daripada saya untuk laluan belakang. Saya pun setuju dengan Muhammad Ali. Kalau kita bahaskan dari segi adil, mungkin adil tu boleh mengambil masa yang lebih lama. Sebab kalau kita menggunakan laluan belakang, kebolehan dia adalah cepat untuk kita menyelesaikan suatu masalah itu. Laluan belakang ni dia dapat menyediakan kebolehan dan kelajuan dalam mencapai hasil. Terutamanya dalam situasi yang mana ia mematuhi peraturan yang ditetapkan boleh menyebabkan kelewatan. Ini boleh menjadi kelebihan dalam persekitaran yang bergerak cepat atau keadaan yang mendesak. Itulah poin saya.
Di sini saya ingin menyangkal beberapa perkara yang dihujahkan oleh Muhammad Hairi dan Amir Wafiq. Ya betul, pintu belakang itu senang mendapat pekerjaan, tetapi saya faham keperluan untuk kecepatan itu penting untuk mendapat kerja untuk fresh grad. Tetapi kita tidak boleh mengorbankan etika dalam sesuatu syarikat itu. Menggunakan laluan belakang mungkin memberikan hasil yang cepat tapi tidak dengan hasil yang bagus. Tetapi ia boleh merosakkan integriti sistem dan boleh membawa kepada ketidakstabilan dalam jangka yang panjang untuk sebuah syarikat itu. Betul, saya sokong dengan Haikal. Okey. Integriti ni maksudnya, bolehkah orang minta kerja tu, contoh minta kerja tu bekerja. Kalau dia lalu ikut undang-undang, mesti dia ada ikut interview. Kalau laluan belakang ni mesti dia ambil je. Bolehkah dia buat kerja kalau ambil macam tu je? Ataupun dia ambil tu member Betul. dia. Hmm. Tidak Dia adil bagi kalau yang belajar lama-lama ni. Tapi dia ambil yang member. kalau laluan belakang ni, jikalau kita mempunyai kebolehan sama seperti orang yang interview, saya rasa tak ada masalah buat benda tu. Sebab dari segi skop kerja dan kelulusan yang mereka perolehi sama. So laluan belakang ni juga adalah satu inovasi dan kreativiti. Sebab ia mencari jalan pintas dan kelima memerlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Pemilihan laluan belakang boleh merangsang dan buka pintu kepada penyelesaian yang tidak konvensional. Okay, so bila... Saya Okay, teruskan Amir Wafiq. saya sokong dengan Hairi ni sebab kalau kita nak petik daripada Alif Helmi cakap, laluan belakang ni dia pilih berdasarkan daripada kawan ataupun orang-orang sekeliling dia. Tapi kalau dia tahu kalau kawan ataupun orang sekeliling dia tu boleh buat kerja, jadi tak salah untuk dia pilih antara orang sekeliling dia berbanding yang datang secara interview tapi tak tahu latar belakang dia macam mana, sama ada boleh buat kerja ataupun tidak. Ya, betul. Saya amat setuju. Okay, itu poin yang agak solid untuk kedua-dua panel. Tetapi every company yang mengadakan interview, there is a few stages before the company hire orang tu. So ini ingin menyatakan bahawa walaupun terdapat cabaran untuk melalui pintu hadapan, kepatuhan kepada undang-undang adalah langkah yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan mampan. Okay, dari poin saya pula, itu daripada sektor kerajaan. Ini pula daripada sektor pembangunan seperti kontraktor-kontraktor yang berada di Malaysia. Saya rasa pintu laluan belakang ni adalah mungkin punci rezeki mereka jikalau ada kontraktor mengikut laluan belakang. Sebab kita, sebagaimana kita tahu, kebanyakan kontraktor Melayu ni kebanyakannya tak banyak dapat projek untuk mereka mencari rezeki. So bila adanya laluan belakang ni, dalam masa yang sama mereka boleh memajukan mereka punya syarikat dan boleh dapat projek yang agak mudah. Itu poin saya. Pendapatan kita semakin hangat ya. Kita setelah berapa lama isu-isu ini telah dibangkitkan, sama ada adakah kita perlu ikut undang-undang ataupun laluan belakang. Jadi kedua-duanya basically dia ada dia punya pros and cons. Dia ada kebaikan dan ada keburukan. Okey, Alif Helmi, anda ada beberapa cadangan atau apa-apa lagi ingin tambahan? Ada. Untuk Dipersilakan. kalau kita masuk atau menggunakan undang-undang, dia dapat meningkatkan kredibiliti sebuah syarikat. Contohnya, kita mematuhi peraturan dengan meningkatkan kredibiliti individu, organisasi atau negara-negara kita di mata pihak luar. Ini membuka peluang kerjasama dengan negara lain yang lebih hebat untuk menaikkan lagi nama negara kita. Ya betul, saya sangat setuju. Berbalik kepada poin Muhammad Hairi tadi, saya ingin bercanggah sedikit. Seperti kontraktor-kontraktor yang Encik Hairi cakap, ada terdapat sebuah kerajaan, badan kerajaan yang melakukan direct tender dan mostly projeknya akan gagal kerana
ianya akan mengambil kontraktor daripada kawan-kawan mereka sahaja. So, ikut statistik, projek yang membuat open tender adalah lebih tinggi success rate-nya berbanding dengan direct tender. Okay, itu poin saya untuk laluan pintu belakang. Itu adalah cara yang terakhir untuk memperolehi kejayaan dalam seseorang. Tapi saya tambah sikit Tapi untuk menyangkal kenyataan Haikal, walaupun open tender menghasilkan statistik yang baik, tetapi seperti yang kita ketahui, sektor pembangunan di Malaysia ni perlu untuk siap dengan cepat lah. Jadi berbanding kalau kita mengikut open tender tu, untuk menyangkal kenyataan Haikal tadi, open tender ni memerlukan masa yang agak lama untuk syarikat-syarikat untuk bersaing untuk mendapatkan tender tersebut. Berbanding kalau kita menggunakan laluan belakang, iaitu direct tender, ia lebih cepat kerana kontrak itu dapat dihasilkan dengan cepat dan pembangunan pun dapat dihasilkan dengan cepat. Betul, saya setuju dengan Amir Wafiq. So jika kalau nak tunggu seperti yang Amir Wafiq katakan tadi, akan banyak lagi bangunan yang akan terbengkalai. Jikalau kita nak menunggu, nak menapis satu persatu daripada kontraktor-kontraktor yang lain. So jika ada laluan belakang, dalam masa yang sama projek itu boleh dipercepatkan dan kebanyakan pembangunan akan siap. Tetapi saya ingin menyangkal kepada Haikal Idris punya point. Saya rasa organizer ataupun majikan perlu juga mengetahui apakah background kontraktor yang ingin diambil jikalau hendak berjaya untuk projek tersebut. Seperti kalau contoh kontraktor A adalah membuat pembangunan dari segi elektrik dan kontraktor B adalah memfokuskan kepada kontraktor sivil. So majikan perlu bijak untuk memilih sama ada untuk jikalau pada pembangunan untuk mengambil kontraktor B iaitu sivil. So dari situ laluan belakang juga boleh digunakan jikalau majikan bijak untuk memilih dari sektor apa kontraktor itu dari membuat dari berasal dari sektor mana. Itu pun saya. Saya sokong dengan kenyataan Mbak. Tapi kita perlu menghormati standard etika. Standard etika ni mematuhi kepada peraturan selalunya yang sejajar dengan standard etika untuk mencipta kestabilan dan kepercayaan dalam hubungan antara individu dan organisasi. Contohnya kepercayaan masyarakat. Okay. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, kita perlu mengikuti undang-undang. Masyarakat cenderung memberi sokongan kepada entiti yang menunjukkan komitmen terhadap norma etika yang diakui. Okey, itu sedikit sebanyak kita dapat lihat banyak implikasi dan juga akibat hasil daripada melalui sama ada ikut undang-undang ataupun ikut laluan belakang. So sini terdapat pelbagai akibat yang kita dapat daripada panel-panel setelah disebut tadi. Okey, kita teruskan dengan kita punya perbincangan. Kita masuk tentang flexibility. Sama ada ikut laluan belakang ataupun ikut peraturan. Mana yang lebih fleksibel untuk masyarakat kini? Jadi dijemput panel untuk ulaskan. Okey, untuk pendapat saya, guna jalan belakang ni lagi fleksibel kerana kita tak tahu situasi seseorang tu macam mana. Jadi ia mungkin diperlukan dalam situasi darurat atau keadaan yang khusus di mana kemungkinan seseorang itu perlukan kerja dengan lebih cepat untuk menyara keluarga dan perlu untuk membayar segala hutang-hutang yang mereka ada. Saya setuju dengan Amir Wafiq. Tapi Amir Wafiq dia berceritakan tentang pekerja. Ini saya berceritakan tentang majikan. Majikan kalau fleksibel ni keuntungan kepada majikan juga.
andai kata tiba-tiba majikan tiada pekerja untuk di-hire untuk bekerja dengan mereka. Dalam masa yang sama, flexibility ni juga majikan boleh ambil saja di mana-mana pekerja yang sama ada family mereka, rakan mereka atau saudara mereka untuk bekerja tanpa di-interview dan terus diserap kerja. Itu poin saya. Saya okey. Poin yang baik untuk kedua panel, tapi saya mengakui bahawa terdapat keadaan di mana situasi memerlukan tindakan segera dan fleksibiliti. Ada sesetengah saya tekankan. Namun saya berpendapat bahawa kita harus memastikan fleksibiliti tersebut tidak mengorbankan integriti dan keadilan. Sebabnya integriti dan keadilan ini adalah tunjang utama bagi sesuatu perkara itu. Menggunakan laluan belakang tanpa pertimbang etika dan peraturan dapat membuka kepada penyalahan guna kuasa. Itu adalah salah satu yang salah dalam etika dan flexibility. Saya setuju dengan Haikal. Untuk poin Hairi dan Amir, sejauh mana tindakan yang tersebut untuk lalu ambil dalam belakang mencerminkan kejujuran dan integriti. Memilih laluan belakang tanpa kejujuran dapat merosakkan kepercayaan dan integriti. Kejujuran ini memilih laluan belakang tanpa kejujuran seringkali bererti menutupi informasi atau menyembunyikan niat yang sebetul-betulnya. Ini bertentangan dengan nilai kejujuran yang menuntut keterbukaan dan kejujuran dalam semua interaksi. Okay, di situ kita dapat lihat bagaimana panel menyebutkan, panel Amir dan juga panel Hairi menyebutkan kalau kita mengikut pintu belakang ni di mana bila keadaan memaksa. Contohnya sebagai tadi dari segi masalah kewangan, masalah keluarga dan majikan yang tiada bekerja. Bagi panel Haikal dan Alif pula menyentuh di mana integriti. Walaupun keadaan memaksa, tetapi apa akan berlaku efek apabila kita melakukan pintu belakang itu tanpa memikirkan tentang orang sekeliling kita, apa yang implikasi yang akan berlaku pada keluarga dan majikan pada masa yang akan datang. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya perdebatan pada malam ini, saya meminta golongan akhir daripada panel-panel kita, mula dengan panel Alif dan juga panel Haikal, dipersilakan. Okey, saya berpendapat penggunaan laluan belakang ini adalah kita harus memberhentikannya, dan laluan belakang ini seharusnya menjadi pilihan yang terakhir sekali kepada setiap individu yang bernama insan, khususnya dalam keadaan darurat. Lebih baik mencari penyelesaian melalui sistem yang sah terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah yang mungkin akan melanggar peraturan. Saya setuju dengan Haikal. Jalur belakang ni kalau boleh elakkanlah guna. Kalau guna pun kalau betul-betul terdesak, dah tak boleh buat apa-apa, dah try tapi tak dapat, bolehlah guna. Tapi sebaiknya jangan guna untuk elakkan daripada kena tindakan undang-undang ke apa pun semua. Okey, seterusnya dipersilakan panel Amir dan juga panel Hairi untuk melakukan sesi pergulungan. Pada pendapat saya, laluan belakang ni tak salah, tetapi setiap individu perlu berhati-hati agar tidak melanggar norma hukum dan etika. So pintu belakang ni boleh dijadikan sebagai satu faktor untuk melalui jalan pintas, tetapi perlu berhati-hati. Panel Amir, dipersilakan melakukan pergulungan. Okey, bagi pendapat saya, penggunaan jalan belakang ini dia dapat menekankan pendekatan melalui laluan yang sering dipacu oleh pemikiran pragmatik di mana ia fokus kepada hasil dengan cepat. Kalau kita mengikut undang-undang ni terikat dengan peraturan yang ketat dan ia dapat menghalang daripada kemajuan. Okay, berikut ialah sesi pergulungan dilakukan oleh keempat-empat panel. Jadi di sini kalau tiada perdebatan, tiada pemenang, maka tidak berlakulah perdebatan ini. Jadi untuk kita
menentukan pemenang bagi perdebatan antara laluan belakang ataupun lalu undang-undang, saya minta kita angkat tangan, kita melakukan undi siapakah yang akan menang. Okey, saya akan sebutkan. Adakah laluan belakang ialah jadual yang terbaik? Ada panel yang setuju? Sila angkat tangan. Saya setuju. Saya tetap dengan pendirian saya. Okey. Laluan belakang itu adalah terbaik. Ada 2 orang panel bersetuju dengan laluan belakang. Okey, seterusnya kita minta panel untuk mengundi laluan ikut peraturan. Ada panel setuju? Saya setuju. Okey, 3 panel setuju. Jadi panel Amir di sini menyetujui dua-dua cara adalah yang terbaik. Jadi berdasarkan majoriti di sini kita menunjukkan bahawa laluan ikut undang-undang ialah laluan yang terbaik daripada melakukan laluan belakang. Di sini kita dapat lihat bagaimana kabel laluan belakang ataupun kita bahasa sekarang kita panggil kabel. Satu laluan yang nampak memang mudah, tetapi jika disalahguna dia akan melakukan kemudaratan. Bagaimana kabel ini kita guna dalam keadaan baik? Kita melakukan connection dengan orang-orang yang penting. Sebagai contoh, kita connection dengan CEO ataupun orang admin eksekutif, something like that. Kita akan dapat peluang untuk bekerja nanti di syarikat lain untuk kita mengambil peluang ini untuk kenaikan gaji, sama ada untuk membuka lagi kita punya career path tu lebih meluas. Jadi itu ialah kabel yang baik. Jadi ikut undang-undang pula bagi kita semua, kita tahu untuk kita dalam istilah kita sebagai seorang yang akan berkerjaya nanti, kita perlu mengikut undang-undang di mana biasanya kita apabila kita memohon satu kerja, dia ada stage-stage yang kita perlu tempuh. Maksudnya maybe stage pertama ialah interview, and then stage kedua ada interview lagi dengan orang lain, and then kita ada barulah kita mendapat kerja itu. Itu adalah salah satu ikut undang-undang. Jadi adil itu sangatlah diperlukan untuk kita membantu orang-orang yang ditindas. Jadi orang ikut pintu belakang ni dia akan menindas peluang orang-orang lain untuk meneruskan kerjaya. Bagaimana firman Allah yang bermaksud dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, berlakulah adil kerana keadilan itu lebih hampir dengan ketakwaan. Bertakwalah dengan Allah, sungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sama-sama kita muhasabah diri, membantu kita untuk memajukan diri sendiri dan untuk masyarakat kita juga. Sekian daripada perdebatan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.